Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wal nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawasanya inilah satu jalanku yang lurus, maka kalian ikutlah satu jalanku yang lurus. Maka jangan kalian ikut jalan-jalan yang selain daripada jalananku yang lurus. Kerana kalau kalian ikut jalan yang selain daripada itu, kalian akan berpecah daripada jalananku yang lurus. Demikianlah wasiat, peringatan yang ditinggalkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahu ma'alana al-azim. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, para hadirin semua. Satu hari Nabi SAW, dia garis di atas satu tanah, satu garisan yang lurus. Nabi garis straight. Kemudian Nabi garis di kiri dan kanan tu beberapa garisan yang belok-belok, bengkang-bengkok. Di kiri dan kanan Nabi garis beberapa garisan yang lain. Lalu Nabi baca ayat yang hamba baca tadi. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Demi bahawasanya inilah jalanku, satu yang lurus. Tidak ada jalan yang selain daripada jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya jalan yang lurus ke syurga Allah.
satu-satunya jalan yang diredha oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi suruh kita ikut satu jalan yang lurus tadi. Maka jalan yang lurus itulah jalan yang kita kenalkan pada zaman kita ni ialah jalanan ahli sunnah wal jamaah. Jalanan orang yang mengikutkan sunnah Nabi SAW dan mengikutkan jamaah. Jamaah sini jamaah sahabat dan jamaah ulama. Jamaatus sahabat dan jamaatul ulama. Jadi ahli sunnah wal jamaah ialah ahli dengan makna pengikut. Karena ahli ni banyak makna dia. Ahli dengan makna yang mahir pun ahli. Ahli ni mahir ahli dalam bidang beki mutu contoh, atau ahli juga dia panggil. Ahli hadis, itu dia panggil orang yang mahir dalam ilmu hadis. Ada ahli dengan makna keluarga, keluarga, ahli, keluarga, alun Nabi, keluarga Nabi SAW, ahli Nabi. Ada ahli dengan makna pengikut, ahli Fir'aun, pengikut Fir'aun. Itu contoh-contoh. Sebab ada orang dia kata kita ni tak payah mengakulah ahli sunnah wal jamaah. Ahli apa? Kita pandai tak sunnah. Dia kata kita ni bukan ahli pun. Nak mengaku-ngaku ahli sunnah, tak payah mengakulah. Kita bukan orang yang mahir dalam sunnah Nabi. Jadi dia pakai makna ahli tu ialah yang mahir. Tak kena tu. Ahli di situ dengan makna pengikut. Jadi kita ni pengikut sunnah Nabi SAW dan sunnah jamaah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan sunnah para alim ulama kita yang mewarisi ilmu para anbiya dan para nabi. Ulama warasatul anbiya, alim ulama itu ialah pewaris ilmu para nabi. Dan ini jalanlah satu-satunya jalan yang lurus. Maka sebab itu di akhir zaman ni kita tidak boleh hanya dengan perkataan Islam sahaja, tak boleh. Saya nak jual Islam, contoh, nak jual Islam. Kita kena tanya lagi, Islam apa yang awak nak bawa tu? Islam apa yang awak nak jual tu? Islam Khawarij ke? Islam Syiah ke? Islam Murji'ah ke? Islam Mu'tazilah ke? Kalau banyak ada pecah dalam Islam. Pak kita tak boleh kata Islam ni satu je, tak ada Syiah, tak ada Sunni, tak boleh itu. Kerana Nabi sendiri yang kata akan berpecah tu. Nabi sendiri yang kata, Nabi ni ma yalfizu tidak bercakap Nabi ni apa dalam Quran sebut illa wahyun yuha, apa la yantiqu ma la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak bercakap Nabi SAW melainkan semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sendiri kata bahawasanya akan berpecah umatku ni 73 furqah. La taftariqu ummati ala 73 firqah. Nabi sendiri sebut. Bukan orang lain yang sebut, Nabi sendiri. Jadi bagaimana kita boleh nak lawan Nabi? Islam ni saja, tak ada Syiah, tak ada Sunni, ahli sunnah, tak ada Mujassimah, tak ada Syiah, apa lagi? Murji'ah ke, Qadariyah ke, Wahabiyah ke. Ustaz Mu'ad suruh sebut Wahabi mana? Kata mana tak sebut. Dia suruh kita sebut Wahabi. Kita tak apa beriman mana nak sebut Wahabi ni dah.
Takut orang dengar Wahabi banyak pada ahli sunnah. Nah, tapi kena juga, kena sebut juga, supaya kita tu tahu bahawasanya kelompok-kelompok yang berpecah daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebab kaedahnya inna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabili. Sesungguhnya sesuatu perkara itu tidak benar-benar jelas dan terang sehingga kita kenal sebelah lawan bagi dia. Maka sebab tu kalau kita nak tahu benar-benar, nak kenal benar-benar ahli sunnah wal jamaah bagaimana, selain daripada kita belajar ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, di sebeling ilmu fiqh ahli sunnah wal jamaah, tasawuf ahli sunnah wal jamaah, kita kena kenal juga 73 fuq yang berpecah tadi tu. Nah, kalau kita Jawi ni, kita tak boleh kita nak buat alasan dengan Tuhan. Saya tak belajar sebab tak ada siapa dia boleh hajar, kau kita tak ada, kau ulama tak ada, tak boleh. Ulama kita ni masya-Allah sungguh. Nah, dia tulis satu kitab namanya Tuhfatur Raghibi. Tu biasa ada tak sini baca kitab? Oh, hotel dah. Mah lah. Ada apa dah kalau dia hotel kan? Tak payah duduk ngaji lah. Kemah dia. Kan? Tapi bukan tu aku tak payah duduk ngaji, kena ngaji jadi darah daging kan. Nah, yang ngaji ni kena duduk ular. Macam tu guru saya almarhum Tok Guru Pak Suhamid Gunung ni, dia mau cerita dia ngajar ni sampai mati. Siapa tak boleh nak bangun duduk dia kitab itu dia ngajar lagi. Nah, supaya jadi darah daging, sebati dalam diri. Bukan ngaji tu nak khatam, ngaji tu nak supaya sebati dalam diri, supaya kita boleh beramal dengan apa yang kita ngaji. Nah, kitab tu masya-Allah sungguh Tuhfatur Raghibi fi bayani haqiqatil imanil mu'mini wa ma yufsiduhu min riddatil murtadin. Gitu lebih tajuk nama kitab dia. Buah apa? Hadiah yang mencengangkan akal bagi mereka yang gemar pada menyatakan hakikat keimanan orang mukmin dan apa yang merosakkan iman daripada keluar Islamnya mereka-mereka yang murtad. Tu kitab tu sangat bagus. Nah, supaya kita kenal siapa bukan ahli sunnah wal jamaah. Baru kita benar-benar kenal ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita hanya kenal ahli sunnah wal jamaah saja, tapi tak kenal 72 puak itu, boleh jadi kita tu ada juga terpengaruh dengan mana-mana pegangnya 72 puak. Ini sebab itulah, nah, tak dapat tidak kita nak kenal ahli sunnah, kena juga 72 puak. Macam kita nak kenal lelaki lah, kita nak kenal lelaki, kita kena kenal juga perempuan. Nah, kita nak kenal lelaki, jantan ni lagu mana jantan? Kenal jantan. Lepas tu lawan bagi jantan tu tino. Kena juga tino. Tak boleh kena jantan tu di jantan saja. Sebab apa tak boleh? Kalau mari pondek, sudah. Nak kata ni. Pondek kadang-kadang enggak ada tino lagi comel. Nah, sudah kita ni tino ni, ngopek usah apa susah ada. Padahal dia tu jantan tu pondek tu jantan. Jadi sebab tu nak kena jantan, kena tino. Nak kena tino, kena jantan. Itu baru benar-benar kena. Sama lah, nak kena ahli sunnah wal jamaah, kena juga 73 firqah yang sesat, yang dhalah. Supaya benar-benar kita tu yakin jalanan kita, pegangan kita di atas ahli sunnah wal jamaah. Contoh, ramai orang mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Tetapi apabila mari persoalan-persoalan tentang sifat-sifat Tuhan, ketika tu kita akan dapat lihat agak tergelincir daripada ahli sunnah wal jamaah. Nah, kerana ahli sunnah wal jamaah ni manhaj dia manhaj wasatiyah. Manhaj dia tu pertengahan, tidak tasyaddud dan tidak tasahhud, tidak ekstrim dan tidak liberal. Dia duduk tengah-tengah. Kerana Allah Ta'ala sebut
wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Nah, demikianlah kami jadikan kamu, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatan wasatah, ay millatan wasatiyah. Itu maksudnya agama yang pertengahan. Mana pertengahan ni hebat, di tengah-tengah. Benda di tengah ni ditumpu oleh orang. Itu maksud tengah-tengah. Hebat, adil mana. Itu makna tengah-tengah. Kena faham tu. Ada orang dia faham wasatiyah ni sederhana, dia kata. Lagu mana sederhana? Kalau pakai purdah, dah nampak mata saja, ini melampau, dia kata. Dah. Kalau pakai troli dengan spendo saja, terlalu seksi sangat. Jadi sederhana ke mana? Pakai tudung nampak sikit-sikit rambut lah. Pakai baju ketat-ketat sikit, jangan tak benar, ketat-ketat sikit lah. Ni wasatiyah. Wasatiyah abang mung ya. Itu bukan wasatiyah tu. Nah, itu sesak, sesak tiah dia panggil, bukan wasatiyah. Bukan makna begitu wasatiyah. Sederhana, bukan makna sederhana tu gitu. Sederhana ni mana duduk tengah-tengah, tidak ekstrim dan tidak liberal. Itu. Artinya hebat. Contohnya mazhab Mu'tazilah, mereka mengingkari bahawa zat Allah punya sifat. Mu'tazilah dia kata zat Allah tidak ada sifat. Allah qadirun bidzatihi, muridun bidzatihi, alimun bidzatihi, sami'un bidzatihi, basirun bidzatihi. Tengok. Katanya Mu'tazilah, Allah tidak punya sifat. Allah berkuasa dengan zat, menentu dengan zat, mengetahui dengan zat, mendengar melihat dengan zat. Kenapa kata Mu'tazilah? Kerana kata dia yang pertama, tidak ada dalam Quran Allah Ta'ala cerita Allah bersifat. Tak ada. Tidak ada dalam Quran Tuhan kata Inna Allah Ta'ala yattasifu bisifatil qudrah wal iradah wal ilmi wal hayah was sama'i wal basar. Tak ada dalam Quran dia kata itu. Memang itu semua tidak ada dalam Quran. Tidak ada di atas mutabaqah, dilalah mutabaqah tidak ada itu semua. Tapi dilalah iltizamiyah ada. Itu kita semua ngaji dah sifat 20 tahu. Kata Mu'tazilah lagi pula, kalau Allah bersifat, adakah sifat Allah tu qadim atau hadis? Sedia kala ke baru? Kalau sifat-sifat Allah Ta'ala tu baru, bermakna zat Allah Ta'ala tu baru, mustahil. Kalau sifat-sifat Allah Ta'ala tu qadim, maka jadilah la ta'addadatil qudama, berbilang-bilang benda qadim. Maka kaedahnya ta'addudul qudama mustahil. Berbilang-bilang benda qadim itu bawa jadi mustahil. Kalau Kristian dikafirkan dengan sebab 3 qadim, Tuhan Bapa, Tuhan Mak, Tuhan Anak, maka kelompok ahli sunnah wal jamaah lebih kafir lagi daripada Kristian. Bawa lebih daripada 3 qadim. Zat qadim, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 8 qadim. Tambah lagi kalau ikut qaul Abu Bakar Al-Baqillani, takwim, idrak, 10 qadim. Jadi teruk pada Kristian kata dia. Tengok. Maka kelompok Mu'tazilah dipanggil kelompok Mu'attilah, yang mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Termasuk puak Mu'attilah ialah Jahmiyah. Safwan bin Jahm, kalau tak silap, Jahmiyah. Ini pun kelompok yang mentaktilkan, mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Itu satu kelompok. Satu kelompok lagi mengisbatkan kepada Allah bukan hanya sifat, bahkan anggota tubuh badan. Teruk. Allah ada tangan, anggota tubuh badan. Allah ada kepala, Allah ada kaki, anggota tubuh badan. Allah pelajar isbat tu sampai apa tu, kaki, tangan, kepala. Allah jalan gimari, naik turun, duduk atas aras. Duduk tu lagu mana? Cokoh ke, cakur ke, tawaruk ke, iftiras ke, tarabuk ke. Dia kata duduk.
tarobok lah bersela lendik dia ya. Bersela lendik ni jadi sedap sikit. Bersela tu akan duduk gini lengoh juga ya. Macam-macam. Ini semua ni digelar dengan kelompok mujassimah. Kelompok yang mentajassimkan Allah Ta'ala. Nah, maka ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Mana di tengah-tengah? Ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan di zat Allah punya sifat. Maka sebab tu kita belajar sifat 20 tu. Allahu qadirun bi qudratihi hiya sifatuhu wal qudratu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi dzatillahi ta'ala. Allah zat yang maha amat berkuasa dengan bersepakai di zatnya sifat berkuasa. Ustaz Mu'ad je berhipa ni. Tapi memang kalau letak per tu baru rumah. Tak letak per pening selalu. Allah zat yang maha amat berkuasa. Kalau ngaji Tuhan berkuasa, maha berkuasa, Mu'tazilah berkata Allah maha berkuasa. Enggak. Tak naik ke tahap ahli sunnah lagi tu. Jadi nak jadi tahap ahli sunnah ni bukan setakat Allah maha berkuasa. Allah maha berkuasa dengan bersepakai di zatnya sifat berkuasa. Baru naik level ke ahli sunnah wal jamaah. Mana isbat sifat di zat Allah Ta'ala. Allahu muridun bi iradatih. Allah zat yang maha menentu dengan bersepakai di zatnya sifat penentu. Baru jadi ahli sunnah kan? Allahu alimun au alimun bi ilmihi. Allah zat yang maha mengetahui dengan bersepakai di zatnya sifat pengetahuan. Itu cara ahli sunnah jemaah. Patu ayat-ayat Quran seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu, Tuhan yang maha pemurah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, di atas arasy. Istawa, tertinggi. Itu terjemah ya. Terjemah. Istawa dengan makna tertinggi. Irtafa'a. Tertinggi, teratas, terangkat. Itu makna istawa. Dan banyak makna istawa. Mana nak tanggap macam mana ayat ni? Maka ahli sunnah wal jamaah ada dua mazhab. Satu mazhab salaf, kedua mazhab khalaf. Sebagaimana hal disimpulkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jauharatit Tauhidi. Dia kata, wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu awfawid warum tanziha. Tiap-tiap nas Quran hadis, tu nas. Awham, yang memberi waham, memberi sangka dalam hati kita, tashbiha, keserupaan Allah dengan makhluk. Tuhan doa tahap, kan? Doa tah arash. Tuhan ada tangan, yadullahi fawqa aidihim. Seputung ya tu dengan lafaz mufrad. Seputung tangan Tuhan di atas tangan-tangan mereka itu manusia. Khalaqtu biyadai, dengan dua putung. Aku jadikan Tok Adam tu dengan dua putung tangan aku. Sudah. Bi aidina, dengan banyak-banyak tangan kami. Banyak pula. Banyak mana so tangan tu. Seputung kau dua putung tangan kau banyak, lebih pada 2, 3, 4, 5. Ni orang panggil ayat-ayat agung ni ayat-ayat sifat. Ayat-ayat sifat yang di sisi ahli sunnah ayat-ayat sifat, bukan ayat-ayat jarihah anggota, bukan. Ayat-ayat sifat. Jadi zahirnya memberi sengka Tuhan ada tangan lah. Tangan ni, tangan. Al-makna al-mutabadaru minhu, dipanggil makna yang disegera faham tangan ni ialah anggota tubuh badan. Sebut tangan. Apa yang mari dalam kepala kita? Ni. Melainkan ayat dia tu ada qarinah, ada dalil yang menunjukkan bukan makna tangan ni yang dia kehendak. Contoh dia cakap, tanah 2 ekar di ujung kampungnya, siapa-siapa rasa, jangan siapa-siapa ganggu. Tanah 2 ekar tu dalam tangan aku lah. Duduk dalam tangan aku lah. Maka kalau ada ayat cakap gitu lebih kurang, orang tak akan gambar dah tangan ni. Kalau 2 ekar tu mana muat dalam tangan ni. Itu maksud dia, dalam kekuasaan dia.
dalam milik dia, dalam rentahan dia. Itu kita bercakap tu bahasa itu makna majaz dia panggil. Bukan nak makna hakiki dah. Awilhu. Kalau mari ayat lagu ni ahli sunnah wal jamaah satu mazhab dipanggil mazhab khalaf, ta'wil tafsili. Macam mana dia? Mana ya di situ dengan mana kudrah. Kudrah Allah Taala, kuasa Allah Taala. Lepas tu dia kata tadi yadun, lepas tu kalau bi aidina khalaqtu bi yadai. Adakah kuasa Tuhan, kudrat Tuhan ada banyak? Ada juga. Ada hak nama Fakhrul Razi ke apa. Dia cuba buat tashkik dalam mazhab Asy'ariyah. Cuba buat orang panggil syak wasangka dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dia kata kalau takwil yadullah ay qudratullah. Pada kalau ayat khalaqtu bi yadai, tak ke kudratan ini. Kalau ayat bi aidina, tak ke banyak pula kudrat. Sedangkan Asy'ariyah kata Tuhan ni bersifat dengan satu, Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan yang banyak, tapi satu saja. Satu kudrat, satu iradah, satu ilmu. Dia cuba bagi tashkik itu. Ya juga sudah. Tu macam mana? Jawabnya ayat yang menunjuk ke banyak atau dua, bukan kehendak dengan sifat tu banyak. Itu nak menunjukkan apa? Mubalaghahnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Luah dan kuasanya Allah Taala ni. Tu kudrat hak dengan makna berkuasa tu memang satu. Tapi kudrat dengan makna berkuasa tak ada masalah nak banyak. Ni semua ni kudrat Allah Ta'ala lah ni. Kita cakap gitu. Mana? Ni langit bumi lah. Kudrat Allah Ta'ala. Kudrat dengan makna kekuasaan. Bukan kudrat dengan makna berkuasa tu. Dah. Tak ada apa sekali. Itu satu mazhab. Dia ta'wil tafsili. Jadi tak lari serabut dalam perut dia. Kalau satu mazhab lagi, au fawwid warun tanziha, atau serah pada Allah Ta'ala makna tersebut. Makna mana? Makna majazi itu serah. Makna hakiki ta'wil awal lagi. Ta'wil ijmali. Makna hakiki tangan ni bukan az-zahir laisa bil murad. Zahir makna hakiki tangan ialah makna anggota tubuh badan, bukan maksud. Kerana Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat muhkamah, ayat yang teguh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau kita bahas laisa kamitslihi syai'un ni, makna kalau terjemah ke Melayu ni bahaya. Betapa teguhnya makna ayat tersebut. Tuhan tak kata laisa syai' kamitslihi. Boleh tak kata itu? Tiada sesuatu sepertinya, boleh tak? Tapi tak, laisa kamitslihi syai'un. Belakang syai'un. Itu semua tu kalau kita mengaji kat Allah, betapa teguh, muhkamnya ayat-ayat tersebut. Maka ayat muhkamat ni jadi tiang serinya, pegangan, tempat pegang. Jadi Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Lepas tu ni tangan ni, tangan makna anggota bukan. Lepas tu tangan dengan makna apa? Serah pada Allah. Kita baca je. Qira'atuha tafsiruh. Baca ayat tu ialah tafsir dia dah. Itu salaf dia bang. Itu salaf. Jadi bukan salah ni Tuhan ada tangan, tapi tangan Tuhan romel, ada itai omong. Tu bukan salaf. Itu salah. Itu salah. Atau salah juga, tapi bukan salafus salih. Salafus talih. Mana? Fok mujassimah tu tak ada salah. Gak lagi aja. Fok orang etika tu, ada muka, ada tangan, ada kaki dengan mana anggota tubuh badan turun naik. Ni. Sebab itulah dalam kitab ni, apa nama kitab ni? Muqaddimah As-Sanusiyah. Imam Sanusi
Ya boleh ni usulul bid'ah wal kufri. Masya-Allah tu. Tu yang ahli usulul bid'ah wal kufri. Asal usul kekufuran dan bid'ah dia sebut lagi tak ni? Sab'atul, 7. Ada 7. Satu daripadanya ialah dia sebut lagi tak ni kata at-tamassuku fi aqaidil iman. Yang keenam, wasadisu min usulil kufri. Yang keenam daripada teras asal usul pucuk jadi kafir manusia ni, at-tamassuku ialah berpegang, al-akhdhu mengambil, fi aqaidil iman di dalam simpulan-simpulan kepercayaan kita, bimujarradi dengan semata-mata zawahiril kitab was sunnah, zahir al-Quran dengan hadis, min ghairi tafsilin daripada ketiadaan huraian, bainama yastahilu zahiruha minha wa ma la yastahilu, daripada ketiadaan huraian di antara barang yang tentu tidak zahirnya daripada ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW, dan barang yang tidak mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Ini mana? Iaitu pergi zahir ayat Quran hadis. Ini bahaya. Nah, salah satu daripada usul kekufuran dan bid'ah. Kalau tidak kufur, bid'ah. Kalau tidak bid'ah, kufur. Ya, kalau bid'ah walalah ni tak jadi kufur ke mana? Ya, kata Tuhan ada tangan. Nah, Tuhan ada tangan lah kata. Tapi tangan Tuhan tu comel lah. Kita tak tahulah lah mana tangan Tuhan, tak serupa dengan tangan makhluk. Hak tu pada kufurnya selisih pendapat ulama. Sesat, sepakat sesat. Tak kafir lagi Nabi. Sesat tu sesat. Tapi kalau kata Tuhan ada tangan Tuhan supaya kita gini, ada 5 jari sebelah, 5 jari sebelah, ada siku, ada lengan, apa bulu rama, hak tu kafir bi ijma'il ulama. Kafir selalu. Bahaya. Itu kelompok tajsim, mujassimah atau musyabbihah. Jadi ahli sunnah wal jamaah tidak lagu tu. Sama ada serah makna majazi pada Allah di samping menyucikan Allah pada makna hakiki, ataupun mengisbatkan sekalian itu sifat-sifat Allah, seperti kudrat, iradah, ilmu, hayat, samad, basar, kalam. Tu isbatul yad, sifatan min sifatillah. Itu mengisbatkan tangan ialah satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah. Kena beza tu. Bukan mengisbatkan tangan satu anggota tubuh badan daripada segala anggota tubuh badan. Bukan. Hak tu mujassimah tu. Di Kuala Lumpur kira-kira degok satu buku yang dibuat terjemuh oleh Fuad Wahabi, Fuad Wahabi yang terjemuh kitab Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ni imam ahli sunnah wal jamaah juga, Asy'ariyah, mazhab Syafi'i. Ada satu kitab Imam Az-Zahabi, kok bahasa Arabnya bunyi lagu ni, Isbatul yad sifatan min sifatillah. Mengisbatkan yad satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah. Jadi bila terjemah ke dalam bahasa Melayu, judul kitab Arab tadi itu terjemah ke bahasa Melayu bunyi lagu mana? Mengisbatkan tangan satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Betul tu. Tak ada masalah tu. Tu salah semua tu. Tetapi oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, dia sekat buku tu. Sebab apa? Sebab yang membuat buku tu, yang menterjemah buku tu, dan yang menyebar, mengajar buku tu, bukan benar-benar bawa kepada salaf. Dia belok. Bila sebut tangan, makna apa tangan? Tangan ni ya. Tangan ni diisbatkan sebagai sifat. Mana boleh? Tangan ni bukan sifat dah. Kalau tangan ni anggota tubuh badan, zat. Sedangkan salah tak kata tangan tu ialah anggota tubuh badan. Sifatun min sifatillah, satu sifat daripada sifat Allah. Wajhun, satu sifat daripada sifat Allah. Jambun, satu sifat daripada sifat Allah. Istawa, satu sifat daripada sifat Allah. Apa hakikatnya? Wallahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah yang maha mengetahui hakikat sifat-sifat dia tu apa. Kita tak tahu.
Kudrat kita tak tahu hakikat dia. Kita boleh sebut berkuasa. Apa hakikat berkuasa? Wallahu a'lam. Tu kita tak tahu. Jadi sebenarnya benda tu sikit je. Kadang-kadang orang ahli sunnah sendiri pun mengamuk dalam tu bahasa. Oh, sudah. Saya baca Mujassimah dah. Nah, ni buku apa ni? Bakar buku ni, bakar kitab ni. Kau dulu. Buku tu tak salah. Kalau salahnya ialah orang yang cuba untuk menyelewengkan akidah dia. Gitu dah. Macam juga kitab-kitab tasawuf kan. Durun Nafi. Nah, mana halus Sofi. Tu tak salah kitab tu. Nah, Kashful Asra. Kashful Asra ni kalau kiranya mufti pegok kalau tak silap. Hok apa Minangkabawi ke zaman dulu. Hok tulis Kashful Asra. Tapi kitab tu lah ni dalam yakin sesat tu. Kashful Asra tu kitab tu sesat. Oh, pelik. Sebenarnya kitab tu tak sesat. Hak sesat tu orang tu. Kalau orang ni dia boleh seleweng makna, dia boleh kona barang, dia boleh macam-macam. Maka kalau tu disekat daripada mengajar kawan panggil kitab-kitab tersebut. Jadi kita pun jangan salah faham. Lama kita kata Imam Az-Zahabi ni rupa-rupanya Mujassimah, bukan ahli sunnah. Jangan. Imam Az-Zahabi ahli sunnah. Asy'ari, Syafi'iyah juga dia. Lepas tu apa yang boleh? Kitab tu betul ikut jalanan salaf. Ikut di atas satu qaul daripada 3 qaul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tu ya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari hak kita terkenal 2 qaul secara ijma'. Secara ijma'nya 2 qaul mana? Qaul ta'wil tafsili, qaul tafwid ba'da tanzih. Itu qaul masyhur. Tapi sebenarnya kalau kita belajar kitab ni, Muqaddimah As-Sanusiyah. Kitab ni Imam Sanusi. Syarah dianya Imam Ishaq Ibrahim Al-Andalus. Nah, saya belajar kitab ni dengan ni apa? Penyusun dia sendiri, Al-Ustaz Ad-Doktor Jamal Faruq Ad-Daqaq. Waktu saya pergi Mesir tu, Dr. Jamal Faruq ni dia baca kitab Syarah Sawi Jawharatit Tauhid. Sifat kalam. Siapa habis. Lepas tu dia pun baca kitab ni. Kitab ni saya kata dia daripada kulit ke kulit, luar dalam habisnya baca ke dia. Korek habis. Kitab ni. Mana sedap. Rupa-rupanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari secara tafsilinya ada 2 qaul. Mana 2 qaul? Secara tafsirnya ada 3 qaul. Secara ijmali 2 qaul dah. Secara tafsirnya ada 2 qaul, 3 qaul. Mana? Qaul pertamanya ialah takwil tafsili, 1. Qaul yang kedua tafwid ba'da tanzih, yakni takwil ijmali, 2. Qaul yang ketiga ialah ba'da tanzih isbatus sifat. Itu. Lepas daripada menyucikan Allah makna yang tidak layak dengan Allah. Mana? Tangan dengan mana anggota tubuh badan? Tidak. Lepas tu isbat sifat. Sifat Allah. Muka sifat Allah. Tangan sifat Allah. Tertinggi sifat Allah. Lambung sifat Allah. Sifat. Bukan anggota tu. Jauh tu anggota dan sifat tu lain. Macam tanya kita sifat kan? Bukan. Tanya kita ni anggota tubuh badan kita. Bukan isbat anggota. Kenapa ada? Sikit je tu. Sikit je. Kalau orang tak cermat, tak halusi, dua-dua belah pihak kadang-kadang jadi pening. Fak wahbi ya pening ya tak. Ni tengok. Ni hak kita ni. Padahal lain. Isbat sifat, bukan isbat jawab. Fak dia nak isbat jawab. Tuan ada muka. Muka mana? Muka ni. Kalau ada ibu-ibu ada Facebook, boleh tengok ada Facebook. Ada saya share nama Ustaz Asri Sabri, nama dia Ustaz Asri Sabri. Dia ni bapak segala wahabi. Sampai dia kata akidah kita belajar sifat 20 tu, akidah Asy'ariyah tu ialah akidah kufrun akbar, kufur yang tersangat besar. Tu. Jadi saya 3 kali dah ajak dia untuk berdebat, berdialog. Sampai sekarang tak sahut-sahut. Dia tu terlalu level tinggi sangatlah. Kewahabian dia tu mengalahkan segala wahabi-wahabi lain. Wahabi-wahabi lain pun berani ni. Tak saya masuk campur. Kami tak kafir Asy'ariyah. Kami takut kalau kufur Asy'ariyah ramai mana kafir?
ulama-ulama Al-Azhar semua Asy'ariyah. Imam Ibrahim Baijuri, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, Imam Ahmad Ad-Dardiri, Imam Asy-Shinwani, beribu, beratus ribu. Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ariyah. Pengarang Fathul Bari syarah bagi Sahih Bukhari Asy'ariyah. Beratus ribu ulama Asy'ariyah ni. Patut beratus ribu kau jadi kafir murtad gitu. Apa ya masuk Islam ya semoga ya anak-anak murid ya gitu. Tu melampau. Melampau. Sedangkan ulama-ulama Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah inilah yang banyak orang bertungkuh lumuh mengarah kita berdebat, dialog, diskusi, membantah dengan akidah-akidah yang menyeleweng daripada akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh bagaimana ahli sunnah wal jamaah duduk di tengah-tengah di antara fuq Mu'attilah dengan fuq Mujassimah. Ada tengah-tengah. Sama juga kalau kita baca, kita mengaji dalam bab perbuatan hamba, af'alul ibad ikhtiyariyah. Kita ni ada perbuatan yang kita taksir, yang kita tak mahu tapi terjadi, yang kita nak dan terjadi. Yang perbuatan yang kita tak mahu, kita tak nak terjadi, itu dipanggil af'alul ibad ittirariyah. Perbuatan kita hamba yang dipaksai. Tak ada siapa dia nak accident, betul tak? Ada orang nak accident. Tu kereta tu sahaja aku bawa kereta biar accident selok keluar aku. Ada gitu? Tak ada. Semua orang nak selamat, selamat sampai ke destinasi. Tapi ternyata ada berlaku accident, betul? Ada berlaku accident. Itu orang panggil perbuatan hamba yang ittirar. Itu sepakat bahawa itu ialah perbuatan Allah secara hakikat, zahir dan hakikat. Yang jadi khilafnya ialah pada perbuatan hamba, perbuatan kita yang kita nak, kita pilih dan kita usaha. Keluar tiga mazhab. Mazhab Qadariyah, mazhab Jabriyah, mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau Qadariyah dia kata kita hamba ni mukhtaran zahiran wa batinan. Kita hamba ni secara zahir dan secara batin, kitalah yang memilih dan menentu, kitalah yang mengusaha dan kita yang menjadi. Itu Qadariyah. Sesat tak? Sesat. Jabriyah pula. Jabriyah. Betul panggil Jabriyah sebenarnya. Kita duk panggil Jabariyah. Jabariyah. Panggil gila Jabariyah pun tak apa lah. Lagu mana Jabariyah yang kata? Kita ni majburan zahiran wa batinan. Kita ni sebenarnya digagahi, dipaksai secara zahir dan batin. Sebab kita tak ada kudrat iradat yang untuk ikhtiar dan usaha. Tak ada kudrat iradat yang hadithah untuk memilih dan usaha. Tak ada. Allah semua. Kita seperti kapas atau daun yang ditiup oleh angin saja. Ni bayar Jabriyah ni mana? Kadang-kadang yang boleh jadi kafir apabila menghalalkan benda yang haram. Contoh ni kata contoh ni minum arak lah. Saya nak minum arak kata, kita kata ish haram tu. Dia kata mana ada haram. Allah yang menggerakkan tangan saya. Tu tengok. Allah yang mengizinkan air ni masuk dalam mulut saya. Saya tak ada kudrat iradat. Saya ni seperti kapas yang ditiup angin saja. Itu Jabriyah. Kalau ibu-ibu ayah jumpa orang lagu tu, senang saja, tak payah guna Quran hadis. Buat lambat saja dengan tajwid lagi nak baca Quran payah. Nak hujah dia. Lepas tu guna tangan, lepong di atas muka je. Hayung di muka je. Kuat sikit. Kalau dia marah, jangan. Bukan saya yang tempeling awak tadi. Allah yang menggerakkan tangan saya dan Allah yang menempeli ke muka awak. Saya seperti awak juga. Tak ada kudrat iradat, tak ada ikhtiar usaha. Allah semua sekali. Tu kalau jumpa lagu tu boleh buat lagu tu. Supaya dia ada otak sikit memikir. Itu. Ahli Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Dengar. Kalau Qadariyah mukhtaran zahiran wa batinan. Jabriyah
kita ni majburan zahiran wa batinan. Maka ahli sunnah wal jamaah, kita hamba pada perbuatan yang kita pilih, kita usaha. Karena kita punya kudrat iradat yang hadisah yang dijadikan oleh Allah pada kita. Kita ialah mukhtaran zahiran, majburan batinan. Secara zahir kita diberi kebebasan untuk memilih. Macam pagi ni, Tuhan bagi bebas nak pilih nak pergi mana, betul tak? Ibu-ibu nak pergi nak pergi apa, nak pergi kedai rocik ke, nak pergi beli ke mana, kamu nak sebut shopping komplek, betul tahu sini ada shopping komplek ke tak tu ni. Kalau duduk pada snack, buat misalnya disko lalu dah snack lah malam banyak lah. Kamu kalau duduk mengajar di Kuala Lumpur tu, ibu-ibu ayah-ayah nak bebas nak memilih. Sebelum nak pergi masjid ni, boleh pilih nak pergi disko ke nak pergi masjid, boleh tak? Boleh, bebas nak pilih pergi mana. Nak pergi disko kata, boleh. Siapa kalau tidak kata nak pergi disko tu meletup kata pem. Kalau gitu tutup lama disko ni. Tak ada siapa dia tak nak pergi disko, tak ada. Bebas. Bukan Tuhan kata, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak Islam mukmin beriman, silakan. Sila. Siapa nak kumpul dia boleh sila, tak ada masalah. Zahirnya kita diberi pilih. Nak pergi masjid, nak pergi disko, bebas. Nak pergi mana? Nak pergi mengaji ke, nak pergi shopping komplek ke, bebas, tak ada masalah. Tak boleh. Kalau pilih nak pergi shopping, meletup shopping komplek atau meletup tu kereta gitu. Tak ada orang nak pergi shopping. Dah bebas. Secara zahirnya bila kita ni diberi bebas untuk pilih nak pergi mana, pilih nak pergi masjid ke. Bila kita pilih nak pergi masjid atau kita pilih nak pergi ni ngaji pada pagi ni, nak pergi mendengar ke ngaji ni, nak pergi mendengar. Pilihan kita tu sebenarnya ialah ketentuan Allah azali lagi. Sedia kala Tuhan tentu lagu. Sedia kala. Dan usaha kita tu Allah yang menjadi. Kita hanya usaha saja. Bukan kita yang menjadikan perbuatan kita. Okey. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Pahala pada usaha yang baik, dosa pada usaha yang jahat. Kita dibalas syurga pahala dosa neraka ni kerana usaha, bukan kerana kita yang menjadi, bukan. Jadi kita tu ialah mukhtaran zahiran. Secara zahirnya kita diberi bebas untuk memilih, tapi hakikatnya majburan batinan, dijabar, dipaksai secara batin. Kenapa? Apa yang kita pilih hakikatnya ketentuan Allah azali. Kita pilih nak main dengar pagi ni, sebenarnya ketentuan Allah azali lagi. Pada saat ni, masa ni kita sampai sini, kita mendengar orang mengajar. Tergagah tak? Tergagah? Ya Allah, kenapa aku duduk sini? Sepatut aku duduk di dalam kelab malam ni. Boleh gitu? Tak boleh. Dan tergagah juga. Sebab tu dah ada 3 hukum. 2-nya haram, 1-nya harus. Apa? Berhujah dengan perbuatan Allah di atas usahaan yang jahat kita buat. 2-nya haram. Mana? Seperti orang tu nak menghalalkan perbuatan maksiat dia. Contoh, dia nak minum air, dia kata, ini perbuatan Allah ni, Allah yang menjadi ni, itu haram. Ataupun dia nak bunuh orang ke, seorang raja nak bunuh orang, dia bunuh. Ini perbuatan Allah ni, haram. Yang kedua, nak mengelak daripada dihukum. Dia perogoh bersiri, patut kena rigat, kena tangkap. Tu akhir kata, kamu dijatuhkan hukuman kerana merogoh. Nanti lu tu akhir. Sebenarnya semua tu ialah perbuatan Allah. Dia nak lari daripada hukumnya. Itu hukumnya haram. Tapi ada satu yang harus. Tengok, satu yang harus. Ini disebut kalau yang mengaji tak faridah disebut, iaitu orang yang apabila dia sudah pun menjalani hukumnya, kita kata dia dulu perogoh bersiri lah, kita kata kena tangkap, dijatuhkan hukum yang bersalah, lalu di penjara dan jalani hukuman kesalahan dia. Berpuluh-puluh tahun lah dia kena penjara, kena sebab, kena rota sampai bil habis, jumpa-jumpa tahik dia koyuk dah.
Maka habis selesai menjalani hukuman, dia pun balik ke kampung. Dah. Bila balik ke kampung, orang kampung ingat lagi tak kerja dia jahat. Ingat. Dia nak masuk kedai runcit, orang tutup. Nah, dia nak masuk kedai kopi, orang sepak. Oh, progo. Gila masuk kedai kopi orang. Nah, orang benci. Hatta nak masuk masjid pun untuk siap hamba dengan menyapu. Ai mata progo bersiri lagi lah. Oh, hamba. Nah, tak ada orang kampung boleh terima dia. Maka dalam situasi itu kata ulama, boleh dia berhujah dengan perbuatan Allah. Boleh? Orang kampung dia kata, ya mu duk hina aku, duk jijik aku tu, ya aku memang salah sungguh. Tapi mu kena ingat apa hak aku buat dulu tu, apa yang aku buat kerja jahat dulu tu, semuanya dengan izin Allah. Hai guna hujah tu. Semuanya dengan izin Allah, perbuatan Allah. Bapa tu supaya mulut-mulut orang kampung tutup. Jadi builah peluang untuk saya ni berubah contoh. Orang kampung pun ya juga. Tak apa. Contoh. Itu harus. Jadi ahli sunnah wal jamaah duduk di tengah-tengah. Ada lagi banyak contoh. Kalau kita nak tunjuk bagaimana manhaj wasatiyah, pertengahannya ahli sunnah wal jamaah ni tidak ekstrim, tidak liberal. Contoh satu lagi. Ini penting sebelum saya nak balik. Ialah contoh yang penting juga, yang perlu kita kena sedar. Kadang-kadang orang mengaji sifat 20 pun tak berapa nak sedar ni. Tak tahulah, kuat sangat mengaji apa tak sedar. Ialah tentang melantik pemimpin. Ni dekat ngundi dah kita kayak gini. Orang panggil nasbul imam, melantik pemimpin. Bagaimana ahli sunnah wal jamaah menanggapi tentang siasat, tentang politik? Sama juga, di tengah-tengah. Tidak ekstrim dan tidak liberal, tidak tasyaddud dan tidak tasahud. Mana disebut oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jawharatul Tauhid, wa yajibu nasbu imami adlin bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqlin wa laysa ruknan yu'taqad fid din. Wajib melantik pemimpin yang adil. Wajib melantik pemimpin yang adil. Wajib di sini bi syar'i, dengan hukum syarak. Artinya politik itu masuk di dalam agama kita melalui pintu syariat. Bukan pintu akidah kan? Pintu syariat. Bi syar'i fa'lam la bi hukmin aqli, ketahuilah olehmu bukan wajib tu dengan hukum akal. Ini isyarat nak menolak pendapat Mu'tazilah yang menganggapkan bahawasanya urusan melantik pemimpin, urusan melantik ketua politik ini ialah wajib semata-mata akal. Kenapa? Kerana orang Mu'tazilah ni kebaikan itu boleh dibina dengan akal. At-tahsin wa at-tadbir bil aqli la bil syar'i. Kebaikan dan keburukan dengan akal semata-mata boleh mengerti, tidak perlu syarat datang bawa pagi, bukan. Itu Mu'tazilah. Kalau zaman sekarang liberal lah, bebas ya. Fikiran dia tak perlu ada qala Allah, qala Nabi, qala ulama. Pada pendapat saya, mengikut teori saya, kajian saya, saya berpendapat politik ini, siasat ini, melantik pemimpin ini ikut kepala otak kita lah, suka hati kita lah. Kita rasa gini-gini lah. Itu adalah apa? Mu'tazilah. Nampak tak? Jadi Mu'tazilah melantik pemimpin ini wajib akal, bukan wajib syarat. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib syarat. Apa makna wajib syarat? Yakni diberi pahala kalau kita, kerana kita buat dengan ikhlas, dijanji seksa kalau kita tidak mengerjakannya. Tetapi wajib syarat di sini wajib kifayah, bukan wajib ini. Wajib kifayah, fardu kifayah, bukan fardu ain, bukan. Bagaimana kita nak realisasikan dalam konteks demokrasi? Ni kena tentu guru sebenarnya kena muzakarah balik
Sebab dalam konteks demokrasi negara kita tak sama demokrasi negara orang. Contoh Indonesia, negara dia Jumhuriyah, Republik. Ketua negara dia ialah presiden. Ingat tu. Adapun negara kita Mamlakah Nizamiyah, negara raja berperlembagaan demokrasi berparlimen. Sedangkan ketua negara kita Duli Yang Maha Mulia, yang di-Pertuan Agong, yang tidak pernah masuk bertanding pilihan raya. Tak kau? Tok Agong masuk pilihan raya tak? Tak. Dia tetap jadi ketua. Adapun Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kabinet, Kabinet Dapur, Kabinet Meja, apa semua ni, ini semuanya apa panggil? Wuzara'ut Tafwid wa Tanfidh. Nah, menteri-menteri yang diserahkan kuasa untuk dilaksanakan. Itu. Dalam sistem PRU pilihan raya ni, sebenarnya ulama kena bahas apa hukum dia. Bahas tu apa Ustaz? Apa hukum dia? Fardu ain ke, fardu kifayah ke, bagaimana? Sebab apa? Sebab kalau tak mengundi pun, yang di-Pertuan Agong tetap yang di-Pertuan Agong, Raja Melayu tetap Raja Melayu. Nah, tidak kata tak mengundi, guling Raja Melayu, jatuh Raja Melayu. Raja Melayu tetap Raja Melayu, Sultan tetap Sultan, ketua negeri, ketua agama, ketua negara dan ketua agama, persekutuan. Menteri-menteri ini ialah pelaksana saja. Jadi kita sekarang ni kalau tanya apa ke mana, wajib bagi orang yang daftar ngundi. Macam mana gitu. Kalau tak daftar ngundi nak wajib lagu mana? Mungkin tak daftar ngundi. Sebab ada juga orang tanya, Ustaz, lagu mana Ustaz saya nak mengundi? Apa hukum saya mengundi? Jawapannya, hukum awak mengundi wajib kalau awak daftar mengundi. Sebab awak daftar, maka wajib. Kalau awak tak daftar, nak wajib lagu mana? Dia nak mengundi kena hambat kau orang jaga tu. Awak daftar tak? Tak. Saya nak mengundi juga tak kira. Mana boleh? Kena daftar. Itulah kalau tanya saya gitulah. Tapi dia hukum ni tak ada saya kena muzakarah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Walaisa ruknan yu'taqad fid dini, bukan juga urusan melantik pemimpin atau politik itu ialah rukun iman yang diiktikadkan dalam agama. Tengok, ini nak tolak kelompok Syiah Rafidiyah atau Khawarij. Tadi nak tolak kelompok Mu'tazilah, ini nak tolak buat Rafidiyah, Syiah atau Khawarij. Apa? Yang mengakidahkan benda yang bukan akidah, mengakidahkan politik. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Karena politik itu urusan siasah syariah, urusan syariat. Ada mahalul khilaf. Sebab tu kita tengok sejarah Sayyidina Ali balah dengan Sayyidina Muawiyah, perang apa? Urusan politik tu. Dan ada sahabat yang berkecuali, tak masuk mana-mana. Muawiyah pun tak masuk, Ali pun tak masuk. Dia tengah-tengah. Antara lain Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Tutup fakih dia. Tak main politik dia, duduk Mekah senyap. Ada ni, kalau dia tanya awak siapa Ali ke Muawiyah? Dua-dua tu sahabat Nabi belakang. Ada? Tu. Nah, adakah Ali kata, hak mana tak sokong saya tu nanti dalam kubur muka laki tanya tu, siap-siap boleh jawab Ada itu? Tak ada. Nah, kerana Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah faham urusan politik ni urusan siasah syariah, urusan syariat, bukannya urusan akidah. Boleh kita bawa-bawa nama malaikat, nama Nabi, nama Allah, tak boleh. Siapa tak pilih saya, ingat dalam kubur Allah tanya, muka laki tanya, kenapa awak tak pilih saya? Berat lagu tu. Dia dalam kubur ni Tuhan atas malaikat tanya tu usul akidah. Mana? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuk. Tu usul akidah. Dia tak ada tanya wa ma hizbuka, apa parti engkau? Wa ma NGO-uka, apa kau NGO engkau? Parti uka ke? Tak ada tu. Dia tak tanya. Nak tanya. Adakah tak tanya tu semua tu tak penting? Penting juga, tapi bukan masuk dalam akidah. Sehingga kita nak mengkafirkan saudara kita tu tak boleh. Ingat baik-baik tu. Dia seperti hari tu Kak Ali dengan air adik je. Kita mengakhir tu Kak Ali, kita tak boleh nak kata dia mau wakar adik ni tolak Islam ni. Tak boleh ini ni. Tak boleh itu. Tu kenapa? Kalau tu alat saja.
alat untuk menyampaikan kepada kekuasaan. Itu parti itu alat untuk menyampaikan kepada kekuasaan. Bukan parti itu ialah tujuan, bukan. Ini orang kita tu banyak begitu. Sebab tu kita punya politik tidak sehat. Macam Indonesia, kita tengok sehat dia. Kan? Prabowo Jokowi berkelahi nak jadi presiden, balap. Bila dah menang Jokowi, Prabowo tu jadi menteri pertahanan Jokowi. Kan tengok kalau kita fikir hidup balap untuk nak jadi presiden. Bila sudah selesai dah pilpres dia panggil, pilihan raya, pemilihan presiden, sudah habis dah politik. Kita sekarang untuk membangun negara. Kita tak sama macam Malaysia, kita tak sama. Kita terlalu tidak, orang panggil, matang dalam bermain siasat. Naknya politik senantiasa, sehingga bukan 4 tahun sekali dah tukar, setahun sekali tukar. Tengok berapa kali tukar Kedah berapa kali tukar semua. Jadi tak ada masa untuk fikir bagaimana nak membangun negara. Sedangkan politik as-siyasat, yasisu siyasatan bimakna husnul tadbir biriayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah wa kharijiha wa riayati maqasidi syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Itu makna politik. Dia tanya orang politik, kita kerti ni. Dia mau tolak politik je. Dah, kau tak tolak politik. Lepas tu apa dia mau tak ada mana parti-parti ni. Kawan duduk tengah-tengah kau dah. Dia mau tak boleh ni. Dia marah. Dia mau nak main parti tu. Ya dah gitu. Pada tak politik ni ke apa? Politik ni parti? Tak ada benar tu. Kalau politik ialah parti, bermakna Nabi-Nabi dulu semua tak main politik. Sebab parti tak ada lagi. Betul tak? Ada tak parti zaman dulu? Tak ada. Sedangkan politik tu sudah ada sejak zaman Nabi Adam AS. Nabi kita semua para anbiya berpolitik, bersiasat. Apa makna siasat? Husnul tadbir, keelokan dalam menyusun atur pentadbiran. Lagu mana keelokan? Biriayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah, menjaga perasaan manusia yang berada di dalam negara. Muwatin dia, warga negara. Jaga perasaan. Jangan kita buat cakap mai lepas. Kita sebagai YB kau apa jangan. Luka perasaan orang bawah. Berat. Nak jaga perasaan. Kalau kita tak jaga kan, habis Itu orang pandang politik. Orang pandang politik tu dia menjaga perasaan umat di dalam negara. Wa kharijiha, dan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang lain. Wa riayati maqasidi syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah, dan menjaga tujuan agama diturunkan 5 perkara yang bahasa umum, kulli dia panggil. Ini politik. Jadi ahli sunnah wal jamaah menanggapi politik itu ialah syariat, bukan akidah. Tidak sama dengan Mu'tazilah. Politik bukan urusan agama, urusan akalan kita semata-mata. Tak sama juga dengan Khawarij atau Syiah Rafidiyah. Politik bukan hanya urusan agama syariat, tetapi ia adalah akidah, perjuangan kita. Sehingga siapa yang tidak sama dengan kita, kafir mereka semua. Siap. Jadi kita ahli sunnah jamaah di tengah-tengah ni. Tengok. Jangan kita berkelahi pasal-pasal parti ke. Jangan. Memalukan. Sebab apa memalukan? Dulu berkelahi ni, kafir gimana? Lepas tu baik, sudah sakit kepala pula orang bawah. Tak ada berlaku gitu kan? Saya balik Kelantan, singgah di masjid. Orang kenal kata, Ustaz, nak tanya sikit Ustaz, kita sakit kepala. Dia kata, apa? Tak tahulah. Dulu bala fok kita ni kuat sampai kafir mengkafir ke apa gitu gini. Bala ni duk sekali pula, baik pula, duk atas petang sekali. Lagu mana ni Ustaz? Dia beningnya dia sini. Dia tanya kita. Kita gini, Pak Cik. Kita ni jadi orang kena cerdik. Politik ni tujuan dia nak kuasa. Tidak mustahil hak dulunya musuh dia jadi nak saing, kawan apa boleh jadi musuh balik. Jadi kita ke bawah yang jadi kena bodoh dari sini. Pah kau kita pun masa muka. Pah kau kita pun bercinta tangga anak bini.
Nah, mokpok pun kita duk lawan yatik. Nah, biarlah hak dia mau nak kuasa tu dia buat kerja dia. Kita buat kerja kita. Nah, jangan putus. Silaturahim. Berbeza pilihan tu biasa. Nah, saya berahi tukar ahli, awak berahi radi, awak mana? Saling menghormati pilihan masing-masing. Nah, tapi saya orang lebih Islam. Tengok ni, tengok. Tak boleh gitu lah. Islam bukan duduk di radik, di kau tukar ahli. Nah, Islam ni duduk di kita ni. Ngucap dengan syahadah, yakin kita dengan rukun iman. Duduk situ. Bukan duduk di isi borang kau ke apa. Ingat baik-baik. Supaya kita benar-benar berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Ramai juga orang mengaji sifat 20, tapi bila mari urusan kepolitikan, kepartian ni habis. Tolak ilmu-ilmu sifat 20 pun tak cara dah. Ni hak penting ni. Jangan akidah kita hak paling penting sekali. Kalau kita putus dengan putus silaturahim dengan umat Islam, tak boleh jawab muka nak kita tanya, man ikhwanuka? Siapa saudara kamu? Jawab, al-muslimuna ikhwan, kita jawab. Apa? Sebab kita di dunia mengkafirkan orang Islam, ataupun tidak menunaikan hak sebagai saudara se-Islam. Tengok orang tu begini, muncul dulu, benci dulu, tak tahu parti ke apa lagi kan? Tak beri salah, tengok tepu bahu. Lepas tu baru tanya, awak parti apa? Saya parti Cak Payung. Cak Payung sama dengan saya, baru senyum. Parti sama tu baru senyum. Jadi kalau gitu parti yang lu wala yu'la alai itu. Hak Nabi aja Islam yang lu wala yu'la alai. Islam yang paling tinggi. Islam bukan Islam. Islam yang paling tinggi. Tak ada orang lebih tinggi pada Islam, tak ada. Jadi orang tu walaupun apa pilihan dia, walaupun bagaimana pun, kalau dia Islam, kita kena tunai hak saudara kita sebagai Islam. Itu baru boleh jawab dalam kubur, man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Al-muslimuna ikhwan. Saudara aku ialah orang Islam. Itu. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang pada pagi ni dengan tak berapa nak sihat sangat, batuk dapat manfaat. Banyak lagi orang panggil ciri-ciri ketawasutiyah. Ciri-ciri orang panggil kesederhanaannya manhaj ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah wal maturidiyah dalam mendapati apa-apa permasalahan, apa-apa orang panggil cabaran akidah di dalam yang berlaku di dalam tengah-tengah masyarakat umat Islam sekarang. Cuma kita sebut 2-3 perkara ni kerana orang panggil antara perkara besar-besar juga lah. Kita duduk biasa dengan yang mau balas di Facebook atau apa, pasal sifat-sifat Tuhan tu, pasal politik. Jadi sebenarnya semua tu telah selesai oleh ulama kita. Kalau kita belajar betul dan kita meyakini apa yang kita belajar tu lebih utama daripada apa yang mereka duk reka-reka, maka insya-Allah selesai masalah. Tapi banyak masalahnya ialah kalau tak belajar. Banyak masalah selalu. Tak belajar. Lepas tu semangat ke agama semata-mata semangat tanpa belajar, tanpa ilmu. Piah juga ada ranggut sikit. Saya tak boleh ni. Sudah. Inilah hak boleh merosakkan citra nama baik Islam tu sendiri. Apabila orang yang nak membawa Islam tetapi tidak belajar tentang agama Islam dari sudut akidahnya, syariahnya dan akhlaknya, bagaimanakah jalanan yang diperjalani oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi aku rasa cukup setakat tu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini dapat manfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan kepada kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam.
ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Astagfirullah. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim kita di atas apa yang disampaikan tadi. Jadi di sini saya nak maklum untuk terima sumbangan pembinaan pondok yang diusahakan oleh Tim Faiz bersama dengan rakan-rakan untuk pembinaan pondok. Jadi boleh baca di situlah, ada murid dalam itu. Jadi apa-apa nak tanya dan malam dah maklum dah dekat masjid. Dia punya sumbangan tu kalau kata hak sikit untuk batal tu RM20. RM20. Jadi kalau kata tak bawa RM20, nak beri sumbangan RM1 boleh tabung. Gitu. Jadi tujuan utamanya view mari ke sini ni memang daripada kata nak jalan agak ni memang utamanya sumbangan je lah. Dia untuk pondok view insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu pada pagi ini insya-Allah. Allah rahmati dan berkati kita semua. Ada? Tak, biar. Ya. Ada demo jamu sikmok pula tu. Ya tak? Oh iya lah kek. Ai. Ya, lain. Dan ni dia dia. Buat kerja di pondok ni tiba tak boleh api sana bila oh ini owner mo dan lo dia masuk sama dia ni aku lo hak owner mo ni ada macam ni tu ada hidup ada gajian ni kau ya ni ni antara gajian ini kalau ada pon ini mau potong apa ni jawab mahu apa kami nak caranya ya dua Pak Pandi ya semua ni ni tak semua itu oh ni tak on ini aja ada yang biji dah ada empat kak ni kon ini